Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih di atas kesudian para jamaah bersama-sama menghayati siaran ini, di mana izinkan saya insya-Allah dalam siaran kali ini untuk kita terus menghayati fasa yang ketujuh dari surah Yasin, iaitu fasa antara ayat 71 hingga 81 yang inti bicaranya, topiknya berkaitan dengan perintah Allah supaya manusia sentiasa menggunakan kemahiran berfikir bagi mencari rahasia kejadian alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini. Dan insya-Allah dalam siaran ini kita akan menghayati ayat 76, sekaligus ia merupakan bahagian yang ketiga dari fasa yang ketujuh ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita menyelongkar sedikit di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang telah pun kita laluinya bersama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy khususnya mahupun umat manusia secara umumnya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala juga, yang tidak mampu berbuat apa-apa. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Mereka ini, berhala yang mereka sembah ini, tidak dapat menolong mereka. Bahkan mereka ini kelak akan menjadi tentera yang dibawa hadir untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahawa mereka ini sebenarnya menyembah berhala, dan di balik itu mereka sebenarnya menyembah syaitan, sebagaimana yang telah pun kita makluminya bersama. Kita sambung insya-Allah, iaitu ayat 76. Maka itu, bila bangkangan tuduhan serta keingkaran orang-orang musyrikin ini Allah Subhanahu wa taala satu persatu dedahkan, dan Nabi SAW sampaikan menerusi ayat-ayat surah Yasin ini, maka pada ayat 76 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala yahzunka qawluhum Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka fala yahzunka qawluhum, maka janganlah engkau wahai Muhammad bersedih, berduka cita disebabkan tuduhan-tuduhan ataupun kata-kata mereka.
Mereka yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang musyrikin Quraisy di awal dakwah Nabi SAW ketika suasana surah Yasin ini diturunkan. Maka janganlah engkau, wahai Muhammad, berduka cita terhadap kata-kata mereka, tuduhan mereka. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan, yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka i'lankan. Maknanya yang mereka zahirkan, yang mereka nyatakan secara terbuka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, izinkan saya menyentuh sedikit ayat 76 ini dari sudut bacaannya. Maksudnya, di situ terdapat waqaf lazim bila mana ada tanda mim yang melintang selepas perkataan qauluhum. Qauluhum di situ nak kena berhenti. Di mana ia daripada sudut bahasa, ia sebagai memisahkan bahawa bahagian yang pertama ini, fala yahzunka qauluhum, maka janganlah engkau berduka cita, wahai Muhammad, terhadap kata-kata mereka. So, mesti berhenti. Sebab kalau tak berhenti, ia mungkin boleh difahami bahawa ayat yang berikutnya, potongan ayat yang berikutnya, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, inilah kata-kata yang menduka citakan Nabi. Inilah kata-kata yang menyakitkan hati Nabi ataupun menyedihkan Nabi. Sebenarnya tidak. Ini adalah kata-kata Allah. Inna na'lamu, sesungguhnya kami mengetahui, ma yusirruna, apa yang mereka sembunyikan, rahasiakan, wa ma yu'linun, ataupun apa yang mereka zahirkan, mereka nyatakan. Jadi ini sesungguhnya kami, iaitu Allah. Jadi bagi memisahkan ataupun tidak menimbulkan salah faham, maka perlu diwakafkan. Fala yahzunka qauluhum. Ini perlu diwakafkan. Sebab disitulah yang kita sebutkan tadi, wakaf lazim, iaitu mesti berhenti. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan ini potongan sebagai menjelaskan bahawa kekuasaan Allah, Tuhan yang maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi disitulah kalau kita perhatikan, bila kita baca ayat 76 ini, perlulah kita berhati-hati untuk wakaf pada perkataan fala yahzunka qauluhum. Ini daripada sudut bacaannya. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila Allah berfirman fala yahzunka qauluhum, maka janganlah engkau, wahai Muhammad, berduka cita, bersedih hati disebabkan tuduhan-tuduhan ataupun kata-kata mereka, orang-orang musyrikin Quraisy ini. Apa kata-kata mereka? Apa tuduhan mereka? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mereka tidak pernah menuduh Nabi Muhammad ini umpamanya orang bakhil. Contoh aja. Mereka tidak pernah menuduh Nabi Muhammad ini sebagai seorang penipu. Tapi yang mereka serang kebanyakannya adalah terkait dengan dakwah Nabi. Maknanya mereka tidak menuduh Nabi ini peribadi Nabi, perwatakan Nabi, sifat Nabi, apatah lagi akhlak Nabi. Sebab ini semua tak ada.
Tak ada tuduhan-tuduhan yang sesuai, yang wajar dilemparkan kepada Nabi. Macam kita katakan, mereka tak pernah menuduh Nabi ni seorang penipu. Sebab mereka sendiri mengakui Nabi bukan penipu. Tapi bila mana Nabi SAW menyampaikan dakwah Nabi, agama Islam, menyampaikan Al-Quran, firman-firman Allah ini, baru mereka pusing. Muhammad tidak penipu, tapi kata-kata ajarannya ini mengandungi beberapa perkara, iaitu kata-katanya seumpama syair. Jadi Muhammad ni adalah seorang tukang syair ataupun penyair. Kata-kata Muhammad ini mengandungi sesuatu yang boleh berlaku in future, pada masa yang akan datang. Hidup, kemudian mati. Okey, itu diakui bersama. Tapi bila mana mati, akan dihidupkan kembali dan akan dihisab oleh Allah. Dineracakan timbangan amal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang berat timbangan amal baiknya, maka baiklah. Yang berat timbangan amal yang berat timbangan amal jahatnya, ataupun ringan timbangan amal baiknya, dia akan hidup susah ataupun dimasukkan ke dalam neraka. Ini semua ada alam selepas alam kita di dunia ini. Ini semua Muhammad ni seorang tukang tenung, tahu nasib orang. Tukang apa dia kata, tukang telik, pak nujum dan sebagainya. So Muhammad sebagai seorang tukang tenung yang dapat menenung ataupun menentukan nasib orang pada masa akan datang. Muhammad ini juga tukang sihir, sebab ajaran-ajaran Muhammad ini memisahkan keluarga yang dah baik-baik. Orang seperti Uthman bin Affan radhiyallahu an, anak yang baik, anak yang cukup sayang dan disayangi oleh ibunya. Tapi bila Uthman masuk Islam, dia tak nak meninggalkan ajaran Muhammad ini. Sehingga kan ibunya mengugut, melakukan malah ugut, iaitu dengan mogok lapar. Mogok lapar. Hari-hari ibunya tak makan. Biar aku mati, kata ibu, supaya engkau tinggalkan ajaran Muhammad. Tapi tetap Uthman bin Affan, anak muda pemalu ini, penyegan ini, tetap bertegas untuk terus berpegang dengan ajaran Muhammad. Ini semua sihir ni. Ajaran Muhammad telah memisahkan suami dari isteri, anak dari ibu dan sebagainya. Kalau tak sihir, tak macam ni. Dan akhirnya Muhammad ini memperkatakan sesuatu yang susah. Ini semua imajinasi dia, khayalan dia, fantasi dia. Antaranya lah, dia pernah dibawa daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diterbangkan bersama dengan malaikat dalam satu malam saja. Kemudian pagi tu balik semula ke Makkah, ke Masjidil Haram ini. Dibawa naik ke tingkat langit yang berlapis-lapis. Ini semua cerita ni kan. Kalau budak-budak sekarang ni kata, ini cerita Harry Potter ke apa? Ibarat macam tu lah. Cerita khayalan. Cerita yang macam mana nak terima? Tak menasabah, tak masuk di akal, kata orang. So Muhammad ni gila. Gila.
Orang betul tak akan cakap macam ni. So inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara tuduhan mereka. Jadi kalau kita imbas balik, tuduhan mereka, kata-kata yang menduka citakan Nabi ini langsung tidak terkait ataupun ada kata-kata yang mereka menuduh peribadi Nabi, akhlak Nabi. Tak ada. Sebab mereka tak menemui mana satu poin yang mereka nak katakan Muhammad ini tak betul lah, Muhammad ini penipu lah dan sebagainya. Tapi bila mana Nabi SAW mengajarkan Al-Quran, menyampaikan Islam, menyebarkan dakwah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dan sekalian alam, baru Nabi Muhammad ini dihujani dengan tuduhan-tuduhan seperti ini. Maka Allah katakan, fala yahzunka qawluhum, maka tuduhan-tuduhan mereka, kata-kata mereka ini janganlah menduka citakan kamu, wahai Muhammad. Para ulama tafsir kita ada menghuraikan ayat ini. Umpamanya kalau kita menukil daripada tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Qushairi Ad-Dimashqi, Imam Ibnu Katsir menafsirkan, iaitu ucapan mereka yang mendustakan kamu dan kekufuran mereka kepada Allah. Ini dari tafsir Ibnu Katsir. Macam kita sebutkan tadi, ia terkait langsung dengan dakwah Nabi. Mereka mendustakan kamu dan kekufuran mereka kepada Allah. So maknanya Nabi sebelum menjadi Nabi, tak ada satu tuduhan pun yang mereka lemparkan kepada Nabi. Tak ada. Semua okey aja. Tapi bila mana Nabi mula menjadi Nabi, apabila Nabi berdiri di atas Bukit Safa buat pertama kali menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan, iaitu selepas lebih kurang 3 tahun Nabi menyebarkan Islam ini secara sembunyi-sembunyi, secara kata orang itu dakwah fardiyah, tidak secara terbuka. Maka Nabi berdiri di atas Bukit Safa, Nabi menyampaikan dakwah Islam buat pertama kali secara terang-terangan. Bila Nabi berdakwah kepada ini, Nabi pertamanya Nabi bertanya, percayakah kamu kalau sekiranya aku mengatakan ada sepasukan tentera di balik Bukit Safa ini yang akan datang menyerang kamu? Mereka yang hadir pada ketika itu, termasuklah Abu Lahab, menyatakan, ya Muhammad, kami percaya kata-katamu sebab kami mendapati engkau tak pernah berbohong walau sekalipun. Tapi bila mana bahagian seterusnya, kenyataan Nabi seterusnya, Nabi mengatakan, percayalah bahawa aku ini merupakan seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah, Tuhan yang empunya azab yang teramat pedih. Maka barulah mula penentangan. Berdiri, bersuara Abu Lahab dengan menyatakan, tabballaka ya Muhammad, cilaka kepada cilakamu wahai Muhammad, alihadza jama'tana, apakah kerana ini kau kumpulkan kita? So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah. Jadi daripada tafsiran Imam Ibnu Katsir, itulah yang ditafsirkan. Mereka mendustakan kamu, kekufuran dan kekufuran mereka kepada Allah. Dalam kitab tafsir yang dihasilkan oleh para kiai dan para alim ulama dari negara jiran kita, Indonesia, iaitu dalam bahagian Departemen Agama Indonesia, mereka ada mengeluarkan kitab tafsir yang mana dalam kitab tafsir tersebut dihuraikan ayat ini. Akhirnya Allah menghibur Nabi SAW. Jadi bermakna Allah mengatakan, fala yahzunka qawluhum, maka
Janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad terhadap tuduhan-tuduhan mereka. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lini. Cara Allah menghiburkan Nabi dari tingkah laku dan perbuatan kaum kafir dan musyrik itu, iaitu Nabi tidak perlu merasa sedih mendengarkan ucapan dan tuduhan mereka yang bukan-bukan, yang ditujukan kepadanya dan kepada Al-Quran. Inilah huraian ataupun tukilan daripada tafsir Departemen Agama Indonesia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kepada tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi. Kita perhatikan, terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran mempertahankan Nabi SAW dari tuduhan-tuduhan ini. Apabila kita menyelongkar sedikit surah Al-Haqqah, Al-Quran mencoretkan dari ayat 40 surah Al-Haqqah ini, Allah berfirman, innahu laqawlu rasulin karim, bahawa sesungguhnya Al-Quran itu ialah wahyu dari kami, iaitu daripada Allah, yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Rasul yang mulia yang dimaksudkan pada ayat 40 ini juga seperti mana yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah At-Takwir, iaitu adalah malaikat Jibril. Bukan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab Jibril merupakan perantara yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi. Jadi, innahu, sesungguhnya Al-Quran ini laqawlu rasulin karim, wahyu dari kami yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqawli syair, dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair. Itu tadi ya, tukang sihir. Atau maaf, tukang syair. Itu antara tuduhan mereka. Muhammad ni seorang tukang syair, penyair. Qalilan ma tu'minun. Tapi sayang, amatlah sedikit kamu beriman. So ini ayat 40 dan 41 dari surah Al-Haqqah. Di ayat 42 dan 43, Allah Subhanahu wa taala meneruskan, wala biqauli kahin, dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang tukang tenung, tukang telik, ahlil nujum. Bukan. Qalilan ma tadhakkarun. Amat sedikit kamu mengambil peringatan. Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu tidak lain sebenarnya diturunkan dari Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi menerusi ayat-ayat surah Al-Haqqah 40 hingga 43 ini, Allah menafikan, Al-Quran mencoretkan tuduhan mereka bahawa Muhammad ini seorang penyair, seorang tukang tenung, dan Al-Quran menafikan. Sebab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, Tuhan sekalian alam. Terhadap tuduhan Nabi sebagai seorang gila pula, Allah menafikan menerusi beberapa ayat, antaranya ayat kedua dari surah Nun wal qalami wa ma yasturun, surah Al-Qalam, iaitu pada ayat yang kedua, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau wahai Muhammad dengan sebab nikmat Tuhanmu, dia memilihmu daripada
sekalian manusia untuk menjadi Nabi dan Rasul. Ia kurniakan wahyu kepadamu menerusi penyampaian malaikat Jibril ini, iaitu nikmat Tuhanmu. Bukanlah engkau, wahai Muhammad, seorang yang gila sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrikin ini. Jadi ayat kedua surah Al-Qalam antara beberapa ayat dalam Al-Quran yang Allah menafikan Nabi ini sebagai seorang gila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu macam kita sebutkan tadi, Nabi menyampaikan berita-berita langit. Ini semua khayalan Muhammad. Dalam surah At-Takwir ayat 22, Allah berfirman, وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Dan sebenarnya sahabat kamu, iaitu Nabi Muhammad ini, bukanlah seorang gila. Ia tak gila. Cantiknya firman Allah di ayat 22 surah At-Takwir ini, Allah menggunakan perkataan وَمَا صَاحِبُكُمْ, dan bukanlah sahabat kamu. Sahabat kamu yang dimaksudkan tak lain Nabi Muhammad SAW. Tapi perkataan yang digunakan adalah sahabat kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita bersahabat dengan seseorang, pasti kita tahu sahabat kita ini di mana kekuatan dia, kelebihan dia, di mana juga kekurangan dia, di mana ataupun dalam perkara-perkara apa dia suka, dalam perkara-perkara apa dia benci. Kalau itu semua kita tak kenal, bermakna kita tidak bersahabat dengan dia dan dia bukan sahabat kita. Sahabat ini mesti adalah teman yang rapat. Mesti adanya sohbah dalam bahasa Arab. Mesti adanya setia kawan. Mesti adanya, kata orang tu, tahap kenal mengenal yang cukup rapat. Dia tahu kita, kita tahu dia. Kadang-kadang bersahabat tu lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Dan kadang-kadang kerana terlalu bersahabatnya. Contoh pinjam nama Cik Timah dengan Cik Tipah. Rapat betul sejak daripada sekolah. Jadi bila mana anak masing-masing dah besar, mereka jodohkan. Jadilah mereka pula berbesan. Ini sahabat. Jadi, bila Allah mengatakan, وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ, surah At-Takwir ayat 22 ni, sahabat kamu ini bukanlah orang yang gila. Jadi maknanya kamu sendiri kenal dia tu gila atau tidak. Apa yang dia sampaikan tu benda gila ke bukan? Kamu cukup kenal. Kamu cukup tahu siapa ni Muhammad. Dia daripada lahirnya yang disusukan di luar Makkah, kemudian dihantar semula kepada ibunya. Ibunya wafat, dipelihara oleh datuknya. Datuknya pula wafat, kemudian dipelihara oleh pakciknya Abu Talib ini sampai dewasa. Kemudian dia berkahwin pula dengan Khadijah. Kamu kenal dia. Sahabat kamu ni. Jadi apa yang Muhammad ni sampaikan memang sesuatu yang di luar kemampuan akal manusia. Jangankan begitu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benda yang very simple saja. Kita yakin angin ni ada. Angin ada. Tapi kita tak nampak angin. Tak nampak angin. Tapi kita tahu dia ada. Jangankan begitu, ada sesuatu di belakang kita. Ada sesuatu di belakang kita. Ada orang berdiri ke apa. Contoh sajalah kan. Ada orang berdiri ke apa. Kita tak tahu apa. Sebab di belakang kita, kita tak nampak. Sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh akal. Apakah wajar dianggap gila?
Bukan sekadar itu. Kalau kita menyelongkar lagi surah At-Takwir, Allah berfirman, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin." Bukanlah Muhammad itu seorang yang boleh dituduh dan disangka buruk terhadap penyampaiannya mengenai perkara-perkara gaib. Dia menyampaikan perkara-perkara gaib, kamu tuduh dia orang gila, tukang tenung dan sebagainya. Malah kamu ini bersangka-sangka buruk. Kita lihat muslimin dan muslimat dirahmati Allah sebagai contoh. Tahun ke-6 Hijriah, selepas Nabi pulang dari Makkah, lebih tepat lagi dari Hudaibiyah. Sebab tahun tersebut Nabi berhasrat dengan para sahabat untuk melaksanakan umrah. Tapi oleh kerana orang-orang Makkah, pembesar-pembesar Makkah tak izinkan Nabi masuk ke Makkah, maka tak dapatlah Nabi melaksanakan umrah. Maka terciptalah, tercetuslah, tercatatlah perjanjian damai Al-Hudaibiyah. Nabi pulang ke Madinah. Bila sampai di Madinah, Nabi SAW cuba menyebarkan Islam ini dengan lebih luas lagi. Lebih luar daripada bangsa Arab. Maka Nabi mengutuskan surat kepada Raja Parsi, Raja Rom, Raja Mesir, pembesar-pembesar kabilah dan kaum dan sebagainya. Dalam setiap surat yang Nabi utuskan kepada raja-raja dan pembesar ni, Nabi mencatatkan, Nabi menyeru, aslim taslam. Kata-kata Nabi ini yang boleh diterjemahkan sebagai masuk Islamlah, kamu akan sejahtera. Kata-kata Nabi bukan dilihat daripada sudut negatifnya. Maksudnya apa? Masuk Islamlah, nanti kamu selamat. Maksud kamu selamat, kalau kamu tak masuk Islam, kami perangi. Bukan itu. Nabi kita bukan, maaf cakap, Nabi kita bukan gangster, suka ugut orang. Tidak. Akhlak Nabi kita cukup terpuji. Aslim, masuk Islamlah, taslam, niscaya kamu akan hidup sejahtera. Ya, sebab Islam bawa kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh yang lain lagi, yang juga terkait dengan surat yang Nabi SAW kirimkan kepada Raja Rom. Di mana Raja Rom ini bila terima surat itu, dia ingin mengetahui lebih lanjut lagi. Jadi daripada situ dia meminta pandangan daripada pembesar-pembesar negeri dia, termasuklah pemimpin-pemimpin agama. Maka mereka menyatakan, kalau tuanku nak berita ini berkenaan dengan siapa dia pengutus surat ini, orang yang bernama Muhammad dari Makkah, dan isi ajarannya, sebab orang-orang Rom, mereka ini beragama Nasrani kan. Jadi apa kata pembesar-pembesar ataupun cadangan daripada menteri-menteri Raja Rom ini? Kami dapati, kata mereka, ada di sana rombongan orang-orang Arab, orang-orang Makkah yang datang ke negeri kita sedang berniaga. Kita boleh jemput mereka ke istana ini untuk mereka berikan penerangan kepada tuanku. Okey? Raja agree. Lalu dipanggillah ketua rombongan dagangan peniaga dari Makkah ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Maha Suci Allah. Kebetulan yang dipanggil pada ketika itu yang ada di mana? Di Rom sana, di istana ni adalah Abu Sufyan.
Abu Sufyan dipanggil ke istana raja dia di Syam lah. Abu Sufyan pada ketika itu, ini kisah berlaku bila? Tahun ke-6 Hijriah. Abu Sufyan belum masuk Islam. Tahun ke-6 menyaksikan bahawa telah berlaku 3 siri peperangan antara orang-orang Makkah dengan orang-orang Islam, di mana 2 daripada 3 peperangan ini mereka kalah secara total. 3 peperangan dimaksudkan Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq. Dan ini tahun ke-6. Maknanya hanya selang setahun selepas orang-orang musyrikin Quraisy Makkah ini kalah terhadap orang-orang Islam dalam peperangan Khandaq yang terjadi tahun ke-5 Hijriah. Bahkan berlaku pun, sudah berlalu pun, di mana orang-orang Makkah tidak membenarkan orang-orang Islam untuk masuk ke Makkah bagi menunaikan umrah seperti mana yang disebutkan tadi. Lalu maknanya di sisi Abu Sufyan masih ada rasa marahnya, kecewanya terhadap kekalahan-kekalahan dalam peperangan-peperangan yang lalu itu. Lalu Abu Sufyan dijemput hadir ke istana Raja Rom ini. Maka bila diminta dijelaskan siapa itu Muhammad, pengutus surat ini, Abu Sufyan mengatakan, "Tuanku, kami cukup kenal siapa dia." Itu yang dalam surah At-Takwir tadi Allah firmankan, "Wa ma sahibukum," bukanlah sahabat kamu. Jadi kata Abu Sufyan, kami cukup kenal siapa dia. Siapa mak bapak dia, apa keturunan dia, dari kabilah mana, dari suku kaum mana. Kami kenal. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan oleh Muhammad ini, kata Abu Sufyan, sembahlah Allah. Jangan berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Tinggalkanlah perkara jahiliyah, penyembahan datuk nenek moyang. Baginda menyuruh kami solat, berlaku jujur, menjaga kesucian diri, yakni maksudnya dari melakukan zina, dan menjalin hubungan dengan kaum kerabat. Ini jawapan Abu Sufyan. Kita perhatikan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata-kata musuh yang mengakui kebaikan Nabi. Nabi sendiri dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, ini adalah satu daripada ribuan kata-kata Nabi yang dicatat oleh para sahabat sebagai hadis. Apa kata Nabi? Janganlah kamu meremehkan sesuatu kebaikan walau sekecil mana sekalipun. Meskipun hanya sekadar kamu bertemu dengan saudara kamu ini dengan wajah yang berseri. Maknanya sambil tersenyum. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wajarkah kata-kata sebegini dianggap gila dan datangnya dari orang gila? Maka itu, fala yahzunka qawluhum, janganlah kata-kata mereka menyedihkan kamu wahai Muhammad. Mengapa ya? Ini janji Allah. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan, apa yang mereka zahirkan. So ini janji Allah. Janji Allah. Dan jaminan Allah secara umum. Banyak antaranya dalam surah Yunus ayat 62. Jaminan Allah secara umum. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang
dipelihara oleh Allah lantaran iman dan taqwa mereka ini. Mereka ini tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik. Walahum yahzanun, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ini janji Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, ini bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan satu jaminan yang orang yang beriman kepada Allah akan tidak merasa duka cita, tidak merasa takut pun. Ini janji Allah secara umum. Apatah lagi Allah berjanji itu terhadap nabinya, terhadap orang-orang yang menyebarkan agamanya. Sudah setentunya lah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka Allah memerintahkan dalam surah An-Nahl ayat 127, wasbir, bersabarlah kamu wahai Muhammad, wa ma sabruka illa billah, iaitu sabarlah Muhammad terhadap kata-kata golongan yang ingkar itu, dan tiadalah berhasil kesabaran kamu itu melainkan dengan memohon pertolongan Allah. Mohon pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim, dan janganlah kamu merasa sedih terhadap kata-kata mereka, tuduhan mereka ini. Wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun, dan janganlah engkau bersempit dada, yakni merasa hiba, merasa sedih, mimma yamkurun, termasuklah merasa takut disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. So, ini perintah Allah kepada Nabi supaya bersabarlah. Taulah, ibarat kata, taulah macam mana Allah nak menanganinya. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah kalau kita perhatikan antara apa yang dapat sama-sama kita hayati pada ayat 76 ini. InsyaAllah akan kita sambung pada fasa yang ketujuh ini, untuk bahagian yang keempat pula di ayat 77 dan seterusnya, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.